Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Tan Sri Profesor Dr. Nordin bin Kardi, Naib Chancellor Universiti Sultan Azlan Shah. Yang berusaha Tuan Muhammad Hafizi Muhammad Padli, Head State Government of Selcom Axiata Berhad. Yang berusaha Tuan Haji Anas bin Mat Yusof, Timbalan Naib Chancellor Universiti Sultan Azlan Shah. Yang berusaha Tuan Azlan bin Zainal Abidin, Chief Enterprise Business Officer of Selcom Axiata Berhad. Yang dihormati delegasi Selcom Axiata Berhad, seterusnya dekan-dekan, ketua-ketua jabatan, kaki tangan pentadbiran, pensyarah, pelajar-pelajar Universiti Sultan Azlan Shah dan rakan-rakan media yang dikasihi sekalian. Sebelum kita memulakan majlis kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. Hadirin sekalian, selamat datang ke majlis penyerahan SIM Card e-learning Universiti Sultan Azlan Shah. Hadirin sekalian, bagi meneruskan cara pada pagi ini, majlis dengan hormatnya menjemput yang berbahagia Tan Sri Profesor Dr. Nordin bin Kardi, Naib Chancellor Universiti Sultan Azlan Shah untuk menyampaikan penyampaian beliau ataupun ucapan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengacara majlis Tuan Muhammad Hafizi Muhammad Padli dari Selcom Axiata Berhad, kawan-kawan dari Selcom dan kawan-kawan di USAS. Saya telah disediakan teks oleh Encik Syahril, yang saya pun bukan selalu sangat membaca teks, tapi pagi ni dia kata tolong baca juga teks. Jadi antara isi yang bagus ni yang disebutkan di dalam teks ni ialah menceritakan sedikit tentang sejarah macam mana kita akan menerima SIM daripada Selcom. Derma kepada USAS percuma Ya, 18 Mac 2020 Perintah Kawalan Pergerakan PKP dikuasakan bagi mengawal penyebaran virus COVID-19. Jadi USAS dengan sistem yang sedia ada, iaitu Learning Management System, berusaha untuk memanfaatkan sepenuhnya. Jadi seperti mana-mana bencana pun akan ada rahmat di sebaliknya. Learning Management System USAS ni sudah lama ada di USAS, tapi tidak sepenuhnya dimanfaatkan oleh kami, pensyarah-pensyarah dan juga pelajar-pelajar. Tapi apabila keadaan perlu, tiba-tiba dia menjadi keutamaan. Jadi begitulah. Ustaz-ustaz di USAS selalu mengingatkan saya, ya Syafiq, supaya kita sentiasa beringat bahawa keadaan akan berubah kerana Allah saja yang mengetahui apakah yang akan terjadi beberapa saat selepas ini. Namun kita mesti bersedia. Jadi selepas pengalaman yang kami lalui itu, barulah kita tahu bahawa walaupun sudah lama kerajaan mengumumkan dulu multimedia super koridor, tetapi rupanya dia berlegar sekitar ibu negara. Jadi banyak disparity di dalam negara kita ni yang kita mesti turut sama-sama menyumbang. Kekayaan pun terpusat di bandar. Orang di kampung miskin, ada yang tak makan, rumah tak ada. Begitu juga rupanya apabila perkara yang tidak ada sejarah pun, kalau tentang kemiskinan, kekayaan ni memang ada sejarah dia. Kerana di luar bandar memang daripada zaman penjajah ditinggalkan. Infrastruktur tak ada. Orang kampung tiap-tiap tahun akan mengalami banjir kerana sungai Pahang, Sungai Perak, Sungai Kelantan melempah. Jadi kampung-kampung di pinggiran sungai akan menderita, tak ada makan, tak ada minum.
yang bersih lah. Air banjir itulah diminum. Itu sangat-sangat menginsafkan saya lah. Sebab saya pun tak jauh, rumah saya dulu asalnya daripada tebing Sungai Perak yang jauh daripada tempat bertamadun. Jalan raya yang ada air ni kira-kira 2 kilometer. Jadi memang tak adalah minum air ni. Bila banjir, air banjir itulah dicedok dan diminum. Mana nak ada air lain pada tu. Sekarang apabila saya sudah duduk di bandar, sekarang saya jadi orang bandar. Kalau air pipe pun dah tak mau minum dah. Kena mesti air mineral. Kalau air pipe mesti ditapis dulu. Sedangkan saya ingat darah saya ni lebih banyak air banjir daripada air mineral. Cicit yang membawa darah kita ni ialah air. Jadi banyak air banjir lah Tuan Haji Anas. Macam Haji Tuan Anas tak tahu dia sebab ayah dia cikgu. Duduk di bandar-bandar sentiasa. Jadi rupanya sampai sudah 60 tahun lebih merdeka, kita didepankan pula dengan yang ini. Jadi pelajar yang berada di ceruk-ceruk kampung tiba-tiba merungut kerana pengajaran dan pembelajaran melalui online itu tak sampai kerana tak ada kemudahan. Jadi sebab itu kami mengadakan program dan mengalu-alukan syarikat-syarikat telco untuk memberi penawaran-penawaran yang menasabah kepada pelajar. Jadi saya percaya selain daripada bisnes, mungkin telco ada menyumbang juga di dalam pakej ini supaya tidak membuat keuntungan yang banyak. Kerana kami di USAS baru pagi tadi saya habis mesyuarat menyemak yang kami mungkin akan, kawan-kawan marah saya kerana mengumumkan USAS akan kerugian, macam bagi amaran tahun ni tak ada bonus. Padahal ini adalah realiti yang saat ini pun kita sudah menggunakan wang reserve kita untuk membiayai aktiviti kerana USAS sangat pemurah, kutip duit pelajar, yuran kemudian masuk dulu. Jadi apa-apa juga perbelanjaan operasi ditanggung oleh USAS terlebih dahululah, termasuklah maintenance, gaji-gaji dan sebagainya. Jadi ditambah dengan memberikan kemudahan ini secara percuma, USAS juga akan menanggung banyak jugalah. Mungkin sampai juta aja Anas untuk membiayai kemudahan ini untuk tujuan manfaat kepada para pelajar. Jadi saya harap para pensyarah, para pelajar menyampaikan ini kepada kawan-kawan masing-masing bahawa USAS mungkin tahun ini akan mengalami dari segi akaun lah, tapi bukan tak ada duit, jangan salah faham, tak ada duit kita banyak, tapi mengalami kerugian. Tahun ini kita akan mengalami kerugian kerana keadaan ini yang kita bersedialah kerana sanggup kongsi kesusahan itu dengan para pensyarah, dengan pelajar dan sebagainya. Jadi ada masa hujan emas turun lebat, kita berseronoklah. Tapi bila hujan lumbing yang turun, kita sangguplah sama-sama dengan para pelajar kami yang tinggal di kampung-kampung untuk menghadapi apa-apa juga masalah yang timbul daripadanya. Tapi biasalah pelajar-pelajar ni pun juga disayangi, tapi kadang-kadang nak marah juga. Tiba-tiba ada berita kata USAS akan kutip balik duit. Masing-masing tarik diri, tak nak ambil SIM ni. Padahal si USAS biayai ni. Jadi cepat sangat Syafiq dan kawan-kawannya menyebarkan berita palsu. Padahal kami mesyuarat benda ni akan diberi percuma sampai hujung tahun oleh USAS. Jadi dengan itu alhamdulillah 184 pensyarah akan menerima SIM ni dan juga 2,427 pelajar akan menerima sebagai pelanggan kepada SIM card yang akan disampaikan kepada wakil sekejap lagi. Namun saya berbangga dengan Haji Anas. Tadi sambil berbual-bual dengan Tuan Muhammad Hafizi telah membisikkan supaya kalau ada apa-apa lebih-lebihan sesudu 2 madu di Axiata tu, tolonglah lempar-lemparkan kat USAS. Mana menyampaikan kepada buah-buah di sana. Mana tahu ada geran penyelidikan, ada kemudahan untuk pelajar-pelajar kami ini nanti terus masuk jadi apprentice profesional di sana dan
Kalau ada zakat-zakat terlebih ke daripada bayar di KL, baik bayar kat sini lebih afdal. Jadi mana tahu besok semasa meniti siratal mustaqim, Tuan Haji Muhammad Hafiz ini memang dah banyak pahala. Jadi lap yang pertama 100 meter tu laju dia berjalan. 200 meter pun laju, tinggallah lagi 20 meter. Nak lompat, tak ada kewayaan lompat, dah habis. Mulalah goyang kat bawah tu, panas tu. Tiba-tiba malaikat berlari, dia kata ada lagi dulu masa tolong Yusas, menyebabkan Yusas dapat zakat. Jadi terus lepaslah masuk syurga. Dan Tuan Haji pula masa saya pula meniti tu Haji nampak sebab dia dah sampai, dia seronok lah. Dia pun lambai-lambai saya. Alhamdulillah, bukan kerana pahala saya tapi kerana lambaian Tuan Haji saya pun lepas juga. Jadi saya harap pagi ini sampai kita bergurau senda. Saya lah suka bergurau senda. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan daripada Selcom Axiata. Jalan jauh daripada Pulau Langkawi ke sini singgah, tentu penat untuk melaksanakan khidmat kita kepada kawan-kawan yang ada di sini, terdiri daripada pensyarah dan juga pelajar-pelajar. Mudah-mudahan selepas ini dengan sumbangan Selcom, pembelajaran akan menjadi lebih berkesan sampai ke luar bandar yang kawan-kawan kami pelajar masih belum lagi dapat pulang ke kampus kerana peraturan kerajaan. Minta maaf kerana panjang sikit bergurau senda pagi ini sebab tadi meeting lama, jadi nak relaxkan kepala sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih mengucapkan kepada yang berbahagia Tan Sri. Seterusnya, majlis menjemput yang berusaha Tuan Muhammad Hafizi Muhammad Padli, Head Government of Selcom Axiata Berhad untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala takzimnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya Tuan Pengerusi Majlis, yang dihormati yang berbahagia Tan Sri Profesor Dr. Nordin Kardi, Naib Chancellor Universiti Sultan Azlan Shah, orang kampung saya Tuan Haji Anas bin Muhammad Yusof, ya, sama dekat Taiping, Timbalan Naib Chancellor Pentadbiran dan Kewangan, ahli-ahli akademik, para pensyarah Universiti Sultan Azlan Shah, rakan-rakan media, hadirin-hadirin sekalian, dan tak lupa para pelajar sekalian, ya, yang saya hargai dan hormati. Alhamdulillah, hari ini sampainya saya di USAS, macam Tan Sri cakap tadi, perjalanan tim saya ni 6 orang ni daripada Langkawi, ya, untuk menguruskan lawatan digital 5G. Dan sebelum saya membuat ucapan selanjutnya, saya dengan rendah diri dan rendah hati ingin menjemput Tan Sri dan ahli-ahli akademik sekalian jika ada berkesempatan untuk melawat pusat 5G DP kami di Langkawi. Dan juga kalau tak berkesempatan di Langkawi, saya dengan ini menjemput ahli-ahli akademik dan Tan Sri sendiri ke bangunan baru kami, Selcom Axiata di Petaling Jaya, yang di mana bangunan itu telah dipenuhi dengan pendigitalan dan yang ikut edaran semasa sekarang lah. Ya. Jadi saya mohon untuk teruskan ucapan saya, dan Tan Sri tadi pun ada teks, saya pun kena ada teks ni Tan Sri. Terlebih dulu saya sebagai mewakili CEO saya Tuan Haji Daham, beliau memberi sampaikan salam pada semua, termasuk Tan Sri, Tuan Yanas dan ahli-ahli akademik dan pelajar-pelajar sekalian, adik-adik sekalian. Saya ingin mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dan mengucapkan ribuan terima kasih di atas kesempatan untuk berada bersama-sama dalam majlis ini. Setinggi-tinggi ucapan juga saya ucapkan kepada pihak USAS kerana telah mengaturkan majlis pada hari ini. Yang berbahagia Tan Sri dan hadirin hadirat sekalian, sebagaimana yang kita ketahui, macam Tan Sri cakap tadi, seluruh dunia telah mengalami satu keadaan yang tidak pernah kita sangkakan, ya, iaitu pandemik COVID-19.
Dan sehingga kini rasanya 15 juta manusia yang telah dijangkiti dan lebih 600,000 yang telah terkorban. Oleh itu, Malaysia juga tidak terkecuali dan telah mengambil langkah segera untuk memastikan virus ini tidak terus menular di negara ini, dan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan sejak 18 Mac lalu, kes-kes jangkitan baru telah dapat dikurangkan. Kini saya dipahamkan para siswazah, adik-adik sekalian berada di rumah masing-masing selepas kelas pengajian, tiada kelas pengajian bersemuka, terpaksa ditangguhkan dan dijalankan secara alternatif, iaitu melalui video. Pembelajaran atas talian atau online ini telah menjadi cara baru kita, ya, di mana saya dulu masih Universiti Tan Sri pun saya tak pernah buat cara online ni. Ya. Saya alumni UKM, ya. Saya lebih suka face to face Tan Sri. Ya. Dulu kita online ni memang macam memang tidaklah, kan, masuk kelas, kan. Okey, dan saya harap anak-anak sekalian, ya, saya panggil anak lah kot, umur saya pun dah 50 lebih. Anak-anak sekalian jangan hampakan seperti yang saya cakap tadi. Ingat jasa mak ayah, balas jasa mak ayah tu dengan sekalung ijazah. Selain itu, Tan Sri, untuk pengetahuan Tan Sri dan para akademik sekalian, kami turut menjalankan pelbagai inisiatif untuk terus menyokong rakyat Malaysia dalam keadaan yang mencabar ini. Melalui pelbagai bantuan, terutama Tan Sri ada cakap tadi, dari segi sumbangan, sama ada dalam bentuk kewangan dan bukan kewangan, serta produk perkhidmatan untuk membantu rakyat Malaysia amnya dan universiti-universiti khususnya untuk menyesuaikan kehidupan dalam norma yang baru ini. Dan sebagai sebuah syarikat telekomunikasi yang berada di dalam Malaysia ini selama 32 tahun, kami juga ingin menjalankan peranan ataupun menjadi pemangkin kepada pendigitalan yang eksklusif kepada semua golongan. Menyedari para siswazah yang bakal menjadi generasi pelapis, golongan profesional pada masa akan datang, sudah pasti kami ingin melihat proses pembelajaran mereka terus berjalan dengan lancar. Kami turut berbincang dengan ahli-ahli akademik di institusi pengajian tinggi, terutama di Ministry High Education, ya, Kementerian Pengajian Tinggi, dalam usaha memastikan semua golongan pelajar ini dapat mengikuti pembelajaran di atas talian dengan sebaiknya. Maka dengan tercetuslah idea untuk menyediakan perkhidmatan mampu milik ini, ya, mampu milik yang akan memberikan manfaat kepada pelajar, khususnya bagi mereka yang berada di dalam golongan keluarga B40. Melalui rangkaian yang terluas di Malaysia, Pack Data e-learning ini khususnya untuk golongan siswazah diperkenalkan bagi membolehkan mereka terus mengikuti pembelajaran atas talian dengan perkhidmatan internet yang mampu dimiliki. Dengan harga hanya RM35 sebulan, insya-Allah adik-adik sekalian akan dapat menikmati data tanpa had, ya, untuk sesi pembelajaran sahaja. Tanpa had, bukan untuk sesi bercicat, sesi untuk pembelajaran. Ya. Supaya kita bersama-sama berkolaborasi, maksudnya kita mendapat pencapaian yang baik dalam pelajaran dan juga kita menyahut seruan kerajaan untuk pembelajaran e-learning ini. Dan tanpa had tersebut boleh digunakan untuk aplikasi e-learning dalam produktiviti seperti Microsoft Teams, Google Classroom, Webex Zoom dan daripada 7 pagi sehingga 10 malam. Jika kalau nak ada kelas lebih pada 10 malam ni, minta ahli akademik nyatakan pada kami sampai pukul berapa yang nakkan free ni. Untuk kelas malam, mungkin ada pukul 12 ke, pukul 1 pagi ke, insyaAllah kami akan cuba uruskan. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Universiti Sultan Azlan Shah dan khususnya yang berbahagia Tan Sri kerana bekerjasama dengan Selcom untuk menjalankan inisiatif ini. Dan untuk pengetahuan Tan Sri, ahli-ahli akademik sekalian dan adik-adik sekalian, saya boleh katakan USAS ini merupakan universiti yang pertama, universiti pertama yang di bawah kerajaan negeri yang menyertai package e-learning ini. Tahniah diucapkan. Dan ini merupakan satu sejarah dan mungkin satu what we call that opportunity
untuk kita lebih bekerjasama lagi pada masa-masa yang akan datang. Macam saya berbincang dengan Tan Sri tadi, di Selcom Axiata kami ada pelbagai-bagai grant yang mungkin kita boleh ketengahkan pada pihak USAS. Terutama kita boleh menaja kemungkinan ada Axiata Talent Program di mana pelajar-pelajar yang dikenali berpotensi tinggi mungkin kita akan ketengahkan dan kita akan biayai pembelajaran mereka. Yang ini saya akan berbincang dengan pihak Tan Sri dan pihak Tuan Haji Anas untuk program tersebut dan juga mungkin ada geran-geran penyelidikan yang mungkin pihak Axiata boleh bekerjasama dengan pihak USAS. InsyaAllah, saya dah bagi tahu Tan Sri tadi, jangan kita berhenti pada setakat e-learning saja. Let's we work together, put all our hands on the deck, ya, kita majukan USAS ni. Sebab saya asalnya macam Tuan Haji Anas cakap tadi, orang kampung Tuan Haji ni, orang Perak ni kena tolong orang Perak jugalah. Kan? Tadi tak boleh lah, kita tak tolong orang Perak juga. So, saya tak nak ucap panjang Tan Sri, Tuan Haji. Sebelum mengakhiri ucapan saya, pada hari ini saya ingin pesan pada adik-adik sekalian. Ingatlah bahawa cabaran pada masa ini bukanlah penghalang untuk adik-adik sekalian untuk menimba ilmu. Saya juga ingin memetik kata-kata daripada tokoh perjuangan hak asasi, kalau adik-adik tahu, manusia iaitu Malcolm X. Education is the passport for the future. For tomorrow belongs to those who prepared for it today. Dengan ini saya sudahi dengan ucapan saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berusaha Tuan Muhammad Hafizi Muhammad Padli, Head State Government of Selcom Axiata Berhad, atas ucapan itu tadi. Hadirin sekalian, bagi meneruskan acara kita pada pagi ini, majlis dengan hormatnya mempersilakan yang berbahagia Tan Sri bersama Wakil Selcom Axiata Berhad untuk tampil ke hadapan bagi menyerahkan moksim kepada Universiti Sultan Azlan Shah. Dipersilakan. Dijemput Wakil Pensyarah Ustaz Muhammad Tajul Sabki bin Abdul Latif untuk menerima moksim. Dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada Wakil Pensyarah. Seterusnya dijemput Wakil Pelajar Universiti Sultan Azlan Shah Arif Amirul bin Zaman untuk menerima moksim. Dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada Wakil Pelajar Saudara Amirul. Seterusnya dimohon kepada Tan Sri dan rakan-rakan untuk terus berada di tapak bagi sesi bergambar. Saya menjemput Wakil Pelajar dan juga Wakil daripada Pensyarah untuk bersama-sama berada di ruangan hadapan ini untuk kita adakan sesi bergambar. Silakan. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia Tan Sri dan Wakil Selcom Axiata Berhad atas penyerahan moksim kepada Universiti Sultan Azlan Shah itu tadi. Dengan berakhirnya sesi bergambar pada itu tadi, maka berakhirlah sudah program kita pada pagi ini.